sekalian, pastikan terutama sekali offkan mikrofon sewaktu kuliah kita sedang berlangsung. Dan yang ingin buka kamera, pastikan kamera tidak mengganggu konsentrasi sahabat-sahabat kita yang menumpukan untuk kuliah untuk bacaan kalamullah dan sebagainya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam mahabbah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama di Google Meet Nur Iman pada pagi ini untuk memimpin bacaan Yasin, tazkirah, doa dan seterusnya pengajian berkitab Jawi Al-Hikam sebentar lagi insya-Allah. Yang berusaha Puan Hajar Rosniati binti Mansur dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu muslimin muslimat yang telah pun sudi mengimarahkan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ringankan segala langkah kita ke arah kebaikan dan kita dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada pada ketika ini. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi yang penuh barakah ini dirahmati, dilindungi, mendapat limpahan rahmat Allah, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada pagi ini insya-Allah. Ya Allah yang mujib, ya wahab, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan disembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah saja yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafaqallah syifaan ajilan. Untuk Hajjah Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Muhammad Halif Qayyim bin Syamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Syukri bin Syukur, Sufyan Najihah binti Zahari, Anwar bin Basri, Nuhdayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah Abdul Karim, Salih Farhan Muhammad Jufri, Nurul Jannah Aziz, Juminah Masrum, Ahmad Yaakob Masrum, Satinah Sanib, Saimah Sanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faizal Iqmal Azami, Sharifah Siti Nur Said Madzin, pejuang-pejuang telisemia, Jasmine bin Abu Hanafiyah, Hanifah Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Sarina binti Sofiyah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani bin Jamari, Ainur Yusnida Muhammad Faik, Hajah Sulimah bin Haji Sukaimi, Hajah Sirang bin Tobari, Hajah Masitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Indan Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Mai'itah binti Yid, Faizal Ikmal Izami, Nur Firasyah, Fafa binti Haji Mak Fauzi,
Mustafa binti Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Saza Akil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin Abu Bakar dan nama-nama yang senarai 153 orang. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna dan kepada para jemaah yang hadir juga sekiranya diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan masalah lain. Mudah-mudahan dengan berada di halaqah ilmu pada pagi ini, Allah berikan kesempurnaan dan kemudahan kepada kita, insya-Allah. Majlis diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi. Kita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Eliin bin Muhammad Saleh, Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya pengajian kitab Hikam Jawi pada akhir kuliah. Dengan segala bangganya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pertama dan utama kita sama-sama syukur kepada Allah. Pagi ini dapat puji Allah, dapat mengucapkan syukur, dapat melafazkan kalimah Allah. Dan pada pagi ini kita rupa-rupanya diberikan kesempatan lagi untuk menambah kebaikan. Alhamdulillah. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memperbaiki diri, menginsafi diri. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan sebersih-bersihnya. Seandainya hari ini kita pergi meninggalkan dunia, kita redha. Seandainya diberi peluang hingga ke esok hari pun juga kita redha. Kalau diberikan peluang untuk beberapa waktu yang kehadapan lagi juga kita redha. Dan kita berserah kepada Allah, apa saja yang Allah beri kepada kita, maka kita belajar untuk menundukkan keinginan kita, untuk menundukkan hasrat-hasrat kita itu, untuk kita semuanya tunduk kepada apa yang Allah berkehendak ke atas kita. Jadi kita lalui selama mana kita tidak melakukan dosa, selama mana kita tidak melakukan maksiat, selama mana kita tidak melakukan kesalahan kepada Allah, maka itu amat kita syukuri. Apapun keadaan dan situasi kita, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini semua yang hadir sehat, ceria, gembira, hatinya tenang, fikirannya lapang dan jadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Dan kita tambah lagi dan kita sebut lagi dan kita ulang lagi tanpa rasa jemu dan bosan. Kerana itulah sifat ahli-ahli syurga. Kerana itu adalah perkara yang menjadi tradisi orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak banyak memberikan satu, apa kita sebut, ketidakpuashatian dengan pemberian Allah. Mereka tak mengeluh. Makanan yang ada mereka tak mengeluh. Minuman yang ada mereka tak mengeluh. Kediaman yang mereka miliki mereka tak mengeluh. Kesusahan yang ditimpakan mereka tak mengeluh. Mereka tak mengkritik. Mereka tidak menunjukkan rasa tidak puas hati dengan apa yang Allah kehendaki ke atas mereka. Tak ada. Tak ada. Mereka hanya mengharap simpati saja. Dan sesuatu yang mereka menyesalkan tu bukan kesusahan, bukan kesakitan, bukan kemiskinan. Mereka hanya menyesalkan ialah dosa saja. Dosa dia menyesal. Dia cukup menyesal kalau dia bersalah kepada Allah. Dia cukup rasa sedih kalau dia melakukan dosa kepada Allah. Itu penyesalan dan perkara yang sangat dia sedihkan ataupun dia rasa hiba, rasa macam tak puas hati dengan diri sendiri kerana melakukan dosanya. Tapi bukan kerana takdir itu, tapi kerana melakukan dosa itu kepada Allah. Kerana menyalahkan diri sendiri. Bukan menyesali tentang takdir dan ketentuan Allah tu. Jadi macam itulah. Jadi kita harus tahu merancang sebenarnya pada perkara apa yang kita sebenarnya perlu sedih.
Ada orang sedih apabila Allah tidak ikut kehendak dia. Dia nak esok beli ayam contohnya lah. Dia nak beli ayam. Tiba-tiba dia nak beli ayam, ayam tak ada. Ayam tak ada. Ya betul, dari satu sudut sekarang mungkin bekalan kurang. Itu dari sudut duniawinya. Sekarang dari sudut hati. Kita tak cerita dari sudut duniawi. Dari sudut duniawi dia tentang bekalan ayam mesti ditambah, itu cerita lain. Tentang harga ayam mesti dikawal, itu cerita lain. Tentang ayam mesti dipastikan cukup, itu cerita lain. Itu cerita satu sudut yang berbeza yang kita tidak bincang. Tapi dari sudut hati dia nak beli ayam. Tapi bila tiba-tiba ayam tak ada, dia rasa geram. Dia rasa marah. Dia rasa sedih. Dia rasa tak puas hati. Cuba dia fikirkan. Sebenarnya yang berkehendak supaya dia tak dapat ayam pada hari tersebut tu siapa? Cuba dia fikir dulu. Fikir sekejap. Sebenarnya Allah yang berkehendak dia pada pukul 8.30 pagi tu, dia tak dapat ayam. Jadi dia kena belajarlah. Dia kena tahu bahawa keputusan dia untuk sedih tu betul ke? Keputusan dia untuk marah tu betul ke? Keputusan dia untuk tak puas hati tu betul ke? Atau sepatutnya dia cakap, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana engkau ajarkan kepada aku supaya menerima bahawa ini adalah kehendak engkau ke atasku. Pukul 8.30 pagi aku tak dapat ayam. Alhamdulillah, syukur ya Allah tak dapat ayam hari ini. Sebab dia tahu, dia tak ada kuasa apa pun. Dan kalau Allah berkehendak dia untuk dapat ayam, tanpa dia ingin nak beli ayam pun, Allah boleh jadikan ayam sampai ke rumah dia. Macam-macam cara, tanpa dia dapat fikirkan. Jadi akhirnya dia akan belajar, rupanya saya kena belajar macam mana berdamai, macam mana merasa aman, macam mana merasa senang pada setiap satu kehendak Allah ke atas saya. Ya, saya ada keinginan sebagai manusia. Tetapi apabila keinginan dan kehendak saya tidak tercapai, tetapi apa yang confirm berlaku adalah kehendak Allah ke atas saya, maka ketika itu, pada saat terjadinya benda itu, saya akan tundukkan hati saya setunduk-tunduknya dan menerima sereda-redanya dan bersyukur dengan sesyukur-syukurnya, tetapi bukan syukur tak dapat ayam. Tetapi syukur kerana saya jadi orang yang menerima kehendak Allah ke atas saya. Bukan sebab ayamnya tu. Tapi sebab kerana kehendak Allah ke atas kita. Jadi mudah-mudahan begitulah hati kita di pagi hari ini. Bermula dengan hari ini. Dan kalau berterusanlah begitu hati kita, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan ilmu, dengan pemahaman sedikit yang Allah pinjamkan ini, kita dapat melalui kehidupan kita. Jadi ceria kita tu bukan kerana dapat berselfie. Ceria kita tu bukan kerana posting gambar. Ceria dan gembira kita tu bukan kerana kita dilihat sebagai ceria oleh orang. Bukan. Ia taklah menjadi satu kesalahan kita melahirkan kegembiraan, keceriaan tu. Tapi hakikat bahagia hati kita tu sebenarnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada orang dia ceria-ceria, tapi bila orang kata, awak ni ceria lah hari ni, dia kata, nampak je gembira tapi hati ni sedih. Baik, orang yang seperti itu dia kena berfikir, kamu sedih kerana apa? Kamu sedih kerana apa yang kamu ingin belum dapat. Kamu nak anak balik tapi anak belum balik. Akhirnya kamu sedih. Baik, dari satu sudut, anak tu cerita lain. Kenapa dia tak balik, sepatutnya dia jengah mak bapak. Itu cerita lain. Kita tak nak cerita orang. Kita nak cerita hati kita kepada Allah. Sebab anak balik atau tak balik, kita akan menghadap Allah. Anak balik hari-hari pun kita akan mati menghadap Allah. Anak tak balik langsung pun kita akan tetap mati menghadap Allah. Anak duduk sama rumah dengan kita pun ujungnya kita mati menghadap Allah. Jadi kita ni nak mikirkan apa? Urusan hati kita dengan takdir Allah dulu ataupun kita sibuk anak kita sepatutnya balik, kalau tak balik ujung minggu ni aku sedih, aku sorang-sorang. Macam tahu tak, kalau salah cara iktikad fikiran kita, yang susah kita. Dahlah yang susah kita. Lepas tu kita pula menunjukkan rasa tak puas hati dengan takdir Allah ke atas kita. Jadi macam mana kita mengurus rasa sedih kita ni? Kita nak kalau boleh Allah ikut kita je. Bila kita nak anak balik, Allah tentukan anak balik.
Bila kita nak saudara datang, kita nak tentukan, kita nak pastikan bahawa Allah mesti tentukan saudara tu datang jumpa kita ataupun bertamu kepada kita. Siapa kita nak menyaingi kehendak-kehendak Allah? Jadi sebahagian ulama kadang sebut itulah bentuk syirik yang tersembunyi. Kita kalau boleh nak kehendak kita bersaing dengan kehendak Allah. Dan lebih melampau lagi ialah kita merasakan bahawa Allah mesti ikut apa yang kita nak. Lepas tu bila tidak dapat, maka kita buat keputusan untuk sedih, untuk tak puas hati, untuk merajuk, untuk kecil hati, untuk apa. Jadi benda-benda yang macam tu nampak macam dia kecil hati dengan anak. Nampak zahir dia macam dia kecil hati dengan saudara mara. Nampak dia macam tak puas hati dengan jiran. Tapi kalau diperhalusi tentang sifat kehambaan, sebenarnya tak cantik sebenarnya cara macam tu. Sebab tu istilah merajuk-merajuk ni sebenarnya tak berapa sesuai untuk kita. Istilah kecil hati, bawa hati sebenarnya tak berapa sesuai untuk kita. Kalau kita fikir betul-betul, betul lah. Kalau gunakan sedikit rasional, didorong pula dengan sedikit pemahaman dan ilmu, kita fikir, sebenarnya aku merajuk-merajuk tu sebenarnya dengan siapa sebenarnya? Urusan dengan hamba ni sementara je. Kita akan menghadap kepada Allah kerana kita tahu setiap benda yang berlaku ke atas kita, dia tidak akan berlaku melainkan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Ustaz, ya saya. nak tanya boleh? Hmm. Yang apa istilah masuk air tu apa Ustaz? Masuk air, Masya Allah. Apa masuk air? Masuk air. Kat mana masuk air tu? Hospital. Tak, ada orang cakap, masuk air. ada orang cakap apa mak ada ni masuk air macam merajuk gitu Oh, mungkin. Saya kurang pandai yang istilah masuk air tu. Tapi pernah dengar, tapi saya tak tahu makna tepat dia apa. Masuk air Kalau telefon masuk air tu tak bayar ke Ustaz? Kalau telefon. Kalau orang ke hospital masuk air, istilahnya dia tu apa? Dia tu ada tak boleh makan lah. Kalau ada orang berenang kat tepi pantai masuk air, agaknya dia lemas, agaknya masuk air kat telinga. Kalau orang tu kepala dia macam gila-gila sikit, dia macam kong kali kong. Kong kali kong tu maknanya dia kepala tak gila, tapi dia ada gila-gila. Dia macam cakap tak apa-apa merapu, istilah kat sini sebab betul Ustaz. Betul ni yang Ustaz cakap itu tu. Betul. Masuk air. Kadang-kadang dia sebut engkau ni memang masuk air lah, dia kata. Cakap dah apa-apa merapu lah. Tapi biasanya suasana tu dia bukan secara terbuka, biasanya dengan kawan-kawan rapat. Kawan-kawan yang dah biasa, yang dah kenal, yang Betul. mana kalau dia berbual pun kawan-kawan ni dia memang tak ada kecil hati lah sebab dia dah terbiasa ngusik-ngusik lah. Ngusik-ngusik gurau dia lain sikit. Contohnya dia kata, contohnya dia jumpa kawan dia kan. Memang kawan betul lah, dah faham lah hati masing-masing kan. Dia kata, kenapa engkau punya tudung sengit? Dia pun betul kan. Sengit engkau punya tudung ke? Kalau tudung kau sengit, kau jangan betulkan tudung, kau betulkan muka kau. Nanti tudung tu okey. Sebenarnya yang sengit. Contohlah dia kata gitu kan. Dia kata kau ni bertuah betul lah. Padahal muka dia tak sengit. Contohnya lah. Macam dia, ni kau ni memang masuk air lah. Contohnya lah. Tapi tak tahulah. Kak Tina yang dengar orang tu cakap masuk air, yang mana satu tu? Wallahualam. Ustaz. Ya. Lanjutan daripada Ustaz cakap tadi, jangan marah tu, merajuk tu tak elok. Sebelum Ustaz baca Yasin sekejap sikit je. Bermakna contoh, ni bukan kita pula merajuk, contoh orang marah kita. Bermakna kita pun macam tak boleh lah marah dia balik kan. Kita kena ingat balik. Tu semua pun atas izin Allah Ta'ala. Macam tu Ustaz. Kalau ada orang marah kita? Kan? Ada orang marah kita? Ya. Kalau ada orang marah kita, tengoklah apa yang dia marah. Sebab apa dia marah. Banyak faktor lah. Cara dia marah. Kalau dia marah kita memang kesilapan kita dan dia tu pun memang cara dia gitu. Sekalipun dia tak betul. Cara dia mungkin kurang cantik ke apa ke, maka kita keperluan apa untuk kita marah balik tu? Kalau ada keperluan ataupun ada
ada satu faedah, boleh saja kita marah balik. Dan kalau kita tak marah balik pun bagus juga dari satu sudut. Tengoklah, dia banyak faktor tu. Banyak faktor. Apapun mengelak daripada marah tu jauh lebih baik. Walaupun kalau marah balik taklah mutlak salah. Tapi kalau mengelak dari marah balik tu pun lebih baik. Sebab Nabi pernah pesan kan beberapa kali, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Jangan kamu marah-marah. Dan Rasulullah ulang lagi, jangan kamu marah-marah. Rasulullah dia bukan marah tau. Dia pernah zahirnya seperti marah. Tapi bukan kerana, bukan nama dia marah ni apabila satu orang dia menyatakan rasa geram dan tak puas hati dia apabila sesuatu tu berlaku berbeza dengan apa yang dia nak kan. Dia nak benda tu letak atas tapi letak bawah, jadi marah. Dia nak supaya orang tu pergi ke kanan tapi orang tu pergi ke kiri, dia marah. Tapi kalau marah itu semata-mata kerana tak sama dengan kehendak dia, itu tak berapa bagus. Tapi kalau marah itu kerana sesuatu tu tidak menuruti kehendak agama, itu bagus. Jadi tak menuruti kehendak agama. Contoh budak, kita suruh solat tapi dia tak solat. Jangan kita kata, tak baik marah-marah anak. Anak tu tak solat. Kan kehendak Allah dia tak solat. Dah tak boleh lah. Sebab kita punya ketundukan kita kepada kehendak Allah itu selama mana jalan taat. Jalan tidak dosa. Macam saya sebut tadi kan, kalau sesuatu yang ditangisi, yang disesali, yang dimarahi oleh orang-orang soleh ialah perkara berkaitan dengan dosa dan juga maksiat. Bila berkaitan dosa je, jawapan dia, Sayyidina Umar pun marah kan kalau ada orang yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Jadi begitu. Jadi pagi ni, marilah sama-sama kita bacakan surah Yasin. Allah berikan semangat dalam jiwa kita. Allah berikan afiat dan sembuh kepada orang yang kita doakan tadi tu. Ada sebahagian nama dah disebutkan. Dan dengan tenang kita baca dengan sungguh-sungguh di tempat masing-masing. Siapa yang baca Yasin di tempat masing-masing, mudah-mudahan ada malaikat yang menaungi, ada hamba-hamba Allah yang mengiringi, ada orang-orang soleh yang mendoakan. Pada masa yang sama kita doakan juga sahabat kita, kawan-kawan kita yang mana berat mata memandang, berat telinga mendengar, berat lagi bahu yang memikul kerana mereka sendiri yang merasakan kesakitan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka dunia dan akhirat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi yang mulia di bulan yang berkah ini, kami syukur, kami ucapkan terima kasih kepada-Mu ya Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Kau berikan kami peluang untuk membacakan ayat-Mu. Kau beri peluang untuk kami mendengar peringatan-peringatan-Mu. Engkau tundukkan hati kami untuk setunduk-tunduknya kepada-Mu. Ya Allah, Antal Qawi wa nahnu du'afa. Engkaulah yang maha kuat tetapi kami ini amat lemah. Antal Aziz wa nahnul adhilla. Sesungguhnya engkau maha mulia sedangkan kami amat terhina. Allahumma antal ghafur wa nahnul mudhlimuna baina yadaik. Ya Allah, engkau maha pengampun sedangkan kami semua adalah pendosa-pendosa yang sedang menghambakan diri kepadamu. Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara'u ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hanya engkau yang maha kaya sedangkan kami sefakir-fakirnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, orang-orang yang kami ingati, yang kami sebutkan nama-nama mereka sebahagiannya, mereka diuji dengan masalah kesihatan, masalah yang berkaitan dengan jangkitan dan penyakit. Engkau yang lebih mengetahui akan keadaan sebenar diri mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpah kurnia belas kasih-Mu, apalah kiranya engkau berikan afiat dan kesembuhan, kembalikan kepada mereka kesihatan, agar mereka menjadi hamba-Mu yang dapat meneruskan amalan kebaikan dan ketaatan. Jadikanlah mereka ya Allah orang yang sereda-redanya dengan ujian yang menimpa mereka. Jadikanlah mereka hatinya setunduk-tunduknya dengan setiap inci takdir yang engkau titipkan ke atas mereka. Mudah-mudahan mereka dapat melalui ujian itu sebagai hamba-Mu yang saleh, yang menerima setiap satu ketentuan-Mu ke atasnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, perbaikilah ihwal hati kami, perbaikilah urusan hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang reda kepadamu ya Allah, yang sentiasa bertawakal kepadamu ya Allah, yang sentiasa membesarkan pengharapan kami kepadamu ya Allah, yang sentiasa menagih dan mengharapkan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkanlah kesombongan yang ada bersarang di dalam hati kami. Buangkanlah ya Allah rasa takabur di dalam hati kami, rasa besar diri, rasa terkagum-kagum, ujub terhadap amalan-amalan kami. Ya Allah, buangkanlah rasa kebergantungan diri kami ke atas diri kami sendiri. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kami jadi orang yang bersyukur atas segala setiap satu limpah kurnia-Mu kepada kami. Mudah-mudahan ketika mana engkau mencabut nyawa kami, yang mana kami reda pada bila-bila masa, pada keadaan apapun, di mana sekalipun, hanya saja kami merayu agar nyawa kami dicabut dalam keadaan kami husnul khatimah. Husnul khatimah pada tempatnya, husnul khatimah pada keadaannya, husnul khatimah pada perbuatannya,
husnul khatimah pada ucapannya, husnul khatimah pada suasananya, husnul khatimah pada amalan-amalannya. Kami merayu kepadamu ya Allah, berikanlah bahagian yang baik dalam urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Hindarkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur, salam ceria ya Allah. Dia yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan maknanya apa? Selamat datang. Oh, tahu bahasa Arab punya. Maknanya kena cakap bahasa Arab je ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha as-sabahil bakir. Nad'u lakum, kami mendoakan untuk kamu semua bisihhati wal afiyah tuwal al-yawm, sepanjang satu hari ini, wa fil ghad, dan pada hari esok, wa fi tuwal al-usbu', sepanjang minggu ini. Mudah-mudahan atalallahu umurakum, mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umur tuan-tuan dan sekian-sekian dan sekalian, bil barakah wal manfa'ah, dengan keberkatan, dengan manfaat. Dan mudah-mudahan dan pada pagi ini fi hadzal sabah nuwasilu durusana, kita akan sambung pengajian kita bersama kitab Al-Hikam ni. Semoga mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman ilmu yang baik insya-Allah. Amin Allahumma amin. Minggu lepas ingat cerita kita tu, dia punya peringkat-peringkat tu. Kalau orang yang belum masuk Islam kan, macam mana, bukan kita mengkategorikan orang. Ingat cerita kita minggu lepas tu bukan maknanya awak kategori ni. Kita pula nak kerja kategorikan orang. Bukan tujuan kita untuk mengklasifikasikan orang lain. Bukan itu maksud kita. Tapi kita memahami peringkat-peringkat itu demi memudahkan kita memahami bahawa nasihat yang seperti ini sebenarnya di peringkat yang mana, atau sesuai pada orang yang seperti apa. Bukan mengatakan orang itu mesti seperti itu, bukan. Jadi contohnya begitulah. Hari ini kita lihat pada muka surat 4. Kita nak tengok semula pada perenggan yang keberapa tu, tengah-tengah tu, dalam hal dan adalah hal manusia itu atas 3 bahagi. Kita nak tengok situlah. Kita tengok dari situ. Berkata pengarang, adalah hal manusia atas 3 bahagi. Maknanya manusia ni ada 3 kategori secara umum. Yang pertama, dalam kurungan tu kan dah tulis kan, pertama kan, yang berjabat atas amal. Maknanya yang bergantung kepada amalan. Dia banyak pergi kelas dan dia rasa pergi kelas tu lah menunjukkan kebaikan dia besok ke akhirat. Dia masih ada perasaan tu lah. Perasaan tu. Kemudian dia dah banyak solat sunat ni. Bangun malam, lepas tu dia bangun awal sikit lah. Pukul 5, pukul 4.30, dia solat 2. Jadi dia datang satu perasaan ni, dia kata dia ada bekalan untuk akhirat. Dia ada amalan untuk selamat di akhirat. Dia ada fikir bahawa amalan ni nanti jadi satu pemberat timbangan dia. Jadi bila dia dah terbiasa beramal dan dia mula bergantung kepada amalan dia, maka orang peringkat ni nama dia peringkat kumpulan yang pertama. Tengok tu. Yang bergantung, yang berjabat pada atas amal. Dan alamat dia, tanda orang tu mula ada perasaan begitu, dalam kategori pertama ialah dia dah semakin kurang pengharapannya kepada Allah Ta'ala tatkala tiada hasil yang dapat dimaksudkannya itu. Jadi pengharapan dia kepada Allah tu dia bukan tak ada, tapi dia mula berkurang. Dia dah mula merudum. Dia rasa dia dah mula confident lah kita sebut dengan dia punya amalan dia. Jadi kita ni disuruh beramal, tetapi sebenarnya kita jangan bergantung harap kepada amalan kita. Semakin kita beramal, semakin kita merasakan bahawa kebergantungan kita kepada penerimaan Allah terhadap kita tu yang paling penting.
Allah terima kita. Bukan mesti amalan kita tu. Allah terima kita. Seadanya kita, buruk baik kita tu semua diterima dengan redha oleh Allah. Yang itu yang mesti kita harapkan. Tapi beramal, tetap beramal. Okey, yang kedua. Tengok tu. Yang kedua, dia bergantung juga tapi bukan pada amalan dia. Yang kedua ni dia bergantung kepada atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan alamat itu rujuk ia kepada Allah dalam kesukaan, dalam kesakitan. Memang betul dia tu bergantung harap kepada kurnia Allah semata-mata. Ini nombor 2 ni lagi bagus ni. Lebih baiklah dari yang pertama. Maknanya dalam masa dia bersukaria, dia bergantung harap kepada Allah. Sebab dia tahu apa yang dia suka ni sebenarnya tak akan sampai kepada dia melainkan kurnia Allah. Jadi dia dah tak peduli tentang perkara yang suka duka sangat ni. Tapi yang penting pengharapan dia kepada Allah selalu. Dalam suka dan duka tu sama je. Masa dia gembira pun dia syukur kepada Allah. Masa dia sedih pun dalam sesuatu yang duka pun dia syukur kepada Allah. Datang sesuatu hadiah kepada dia pun dia syukur kepada Allah. Datang suatu ejekan pun dia syukur kepada Allah. Sama je. Pengharapan dia kepada Allah masa susah senang, masa miskin kaya, masa apa? Ini dahsyat ni. Nombor 2 ni. Maknanya keadaan sekeliling dia tak mempengaruhi dia untuk mengurangkan pengharapan dia kepada Allah. Oh, yang nombor 2 ni memang cantik. Jadi kata pengarang apa? Alamat itu merujuklah dia kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan. Dan tatkala suka, mengatakan Alhamdulillah. Dia pun syukur. Tatkala duka, dia tetap minta perlindungan Allah, minta bantuan Allah. Jadi suka duka dia semuanya, dia punya fokus hanya kepada Allah. Bagus tak nombor 2 ni? Bagus. Nombor 2 ni bagus. Sangat baguslah. Mudah-mudahan kita berada yang nombor 2 paling kurang. Mudah-mudahan kita berada pada kedua. Berada pada kedua ni bukan bermakna dia tak buat yang pertama tau. Amalan tetap dia buat. Amalan tetap dia buat, usaha tetap dia buat, tapi hati dia langsung tak ada bergantung dengan amalan dia. Maknanya kalau dia tak memperolehinya, dia okey saja. Contoh ada orang dia didik anak. Apa pengharapan dia? Anak jadi anak yang soleh kan? Itu amalan dia tu. Dia didik, hantar pergi sekolah, bagi makan, hantar tuition, carikan duit, cukupkan keperluan, belanja sekolah. Sama orang lain semua secara umum. Itu kan amalan dia kan? Tapi dia ada pengharapan kan? Dia harap besok anak dia jadi orang baik. Tiba-tiba Allah uji. Anak dia jadi tak baik. Bukan salah dia didik pun. Okey, adakah dia menyesali? Ustaz, kita tak menyesal lah Ustaz. Awak tak menyesal tu kerana amalan ke sebab mengenangkan anak sendiri? Baik. Jadi kita ni, dalam pada masa yang sama, kita ada harapan. Tapi kita kena ingat, pengharapan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tu jadi baik, jadi soleh, maka kita redha seredha-redanya. Kerana kesolehan dia. Dan kerana kehendak Allah untuk menjadikan dia soleh. Tapi na'udzubillah, tiba-tiba dia jadi tak soleh. Berat ujian tu pada kita tau. Setelah sekian lama kita didik, kita asuh, kita berikan yang terbaik. Tapi tiba-tiba jadi jahat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jangan ada di kalangan kita yang diuji seberat itulah. Tapi bila dah berlaku, seandainya berlaku, apa yang kita nak lihat pada keadaan ni? Yang pertama, jangan menyesali usaha yang kita buat. Jangan menyesali. Sebab yang kita buat tu kerana kita nak Allah ikut kehendak kita atau kerana kita syukur kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebenarnya patutnya kerana kita syukur. Saya syukur sekurang-kurangnya Allah berikan saya peluang mendidik. Mendidik anak itu perintah Allah. Bukan mendidik anak tu mesti pastikan anak tu jadi soleh. Tapi saya mendidik anak tu kerana perintah Allah. Saya seronok betul dapat jalankan perintah Allah. Ya mungkin akhirnya anak tu umur 25 nakal lah. Tapi masa dia umur 1 tahun sampai 24. Allah beri peluang saya 24 tahun untuk menjalankan perintah Allah. Apakah saya perlu menyesali setelah saya diberi peluang menjalankan perintah Allah? Orang soleh itu tak perlu menyesali ketika mana dia dalam ketaatan. Kalau cerita mesti jadi, kenapa anak Nabi Nuh tu menentang bapaknya? Padahal dia tu zuriat keturunan Nabi. Anak bapaknya Nabi.
Dan bapaknya ulul azmi. Tapi Allah uji seberat itu. Anak sendiri kufur. Anak sendiri menentang. Sampai disebut dalam Quran, dalam cerita surah Hud kan, diceritakan tentang Nabi Nuh dan anak dia. Jadi kita fikir balik semula, jangan menyesal, saya galat betul lah. Saya dah buat begini. Jangan galat lah. Yang awak buat tu ketaatan ke maksiat? Ketaatan kan? Carikan nafkah, bayarkan yuran, hantarkan sekolah, berikan keperluan dia, didik dia, asuh dia, ambil dia, hantar dia, iring dia, contohnya lah. Ni contoh saja. Supaya kita jangan menyesali, saya galat betul dia buat gitu kat saya. Saya dah buat macam-macam. Jangan, ayat tu tak terkeluar insya-Allah. Kalau peringkat kedua ni dia tak terkeluar ayat tu. Saya rasa macam galat, rasa macam sedih sangat. Tak perlu. Yang awak lakukan tu, walaupun tak berhasil pada saat ini, tapi yang hasil yang buruk yang terhasil hari ini, setelah kita dah buat bertahun-tahun benda baik, hasil buruk yang berlaku hari ini tu kan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi apa benda baik yang kita boleh dapat dengan kehendak Allah tersebut kepada kita? Iaitu menerima takdir. Tapi yang dulu-dulu yang kita buat benda baik tu dengan pengharapan supaya bendanya menjadi, anak tu jadi anak soleh tapi tak tercapai, yang kita buat dulu pun juga perintah Allah juga. Benda yang Allah suka. Mungkin saja yang dulu Allah suka kepada kita kerana kita amal soleh, yang sekarang Allah boleh jadi suka kepada kita dengan sebab kita menerima takdir. Jadi kan kita kan hamba kan. Jadi agak-agak lah kan, kalau orang nombor 2 ni, dia positif tak orang dia? Agak-agak lah pada fikiran kita lah. Setelah saya cerita sikit ni dia punya keadaan nombor, agak-agak dia jadi positif tak? InsyaAllah InsyaAllah dia jadi orang yang positif. Yang saya contohkan anak ni contoh saja, bukan mesti anak. Banyak kehidupan kita macam-macam perkara kita buat, kita lalui. Sebab itu kalau orang cakap kita mesti berfikiran positif, saya ni masa zaman-zaman saya belajar, oleh kerana kita ada belajar sikit benda-benda berkaitan dengan ni, saya kata sebenarnya mereka yang cakap berfikiran positif ni, motivator sebagai contohlah, bukan mesti motivator, siapa-siapalah yang memberi motivasi. Kalau seandainya lah mereka mendalami ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, dengan apa, mereka akan dapati bahawa dalam Islam itu sudah mengajarkan tentang berfikiran positif tu jauh lebih awal, jauh lebih mendalam, jauh lebih menusuk sampai kepada matlamat akhirat. Seandainya mereka tahulah. Tapi mereka mungkin belum tahu, atau mereka dapat cedokkan-cedokkan daripada sumber luar daripada Islam yang tidaklah bertentangan. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kita tak memerlukan kepada dalam bab jiwa, dalam bab hati, dalam bab fikiran positif, sebenarnya kita tak perlukan sumber luar. Sumber luar tu maknanya sumber luar daripada agama Islam sebenarnya. Tapi oleh kerana kita belum cukup mendalam dalam bab agama Islam, jadi kita tak tahu rupanya dalam agama ada sesuatu yang menjadi sumber inspirasi pengetahuan ilmu yang menjadikan insya-Allah kita akan berfikiran yang kita sebut, orang moden sebut berfikiran positif. Tapi dalam istilah agama mungkin dia tak sebut perkataan positif, tapi dia sebut macam tadilah. Bila kita dapat benda yang suka, alhamdulillah syukur, kita ingat Allah saja. Tapi bila ada duka, kita minta tolong dengan Allah, kita merayu agar kita diberikan kasih sayang. Tapi amalan, adakah maknanya merayu tapi tak buat apa-apa? Saya dah sebut dah. Peringkat kedua ni bukan bermakna tak beramal, hanya tidak bergantung dengan amalan. Amalan jalan, usaha jalan, tindakan jalan. Habis Ustaz, kalau dah anak tu nakal, takkan kita reda, kita tak buat apa-apa? Itu soalan orang yang dia patutnya dia tak payah belajar dulu yang ni. Sebab dia fikir, bila dia sebut, habis takkan kita tak payah buat apa-apa? Kalau kita tak bergantung dengan amalan, maknanya kita tak payah nasihat lah. Maknanya kita tak payah cakap lah. Cerita tak payah ni sebenarnya awak tak payah dulu belajar kitab ni, nanti dulu. Saya beritahu, orang kat sini, ketika mereka kata tidak bergantung kepada amalan, bukan maknanya tidak beramal. Tapi jangan kita beramal dan kemudian, saya sebut cerita minggu lepas kan, hari Rabu tu kan. Dia kata mereka dah beramal. Lepas dah beramal, mereka dah istiqamah. Lepas istiqamah, mereka dah ikhlas. Setelah ikhlas tu kita tengok ikhlas tu ditingkatkan.
Setelah dah cerita sampai kat situ, barulah namanya dah sungguh-sungguh, dah tawakal, dah memang bab sungguh-sungguh, bab berusaha, bab apa semua, okey dah mantap dah. Ketika itu awak dengan amalan awak jangan bergantung kepada amalan awak. Maknanya saya dah buat semua ni mesti jadi. Bukan. Confirm kadang-kadang awak buat habis baik pun jawapannya tak jadi juga. Mungkin saja berlaku. Sebab kita masih ada satu lagi garisan, nama dia pengharapan kita kepada Allah saja. Kalau Allah kata jadi, jawapannya jadi ya. Kalau Allah kata tak jadi, saya pun okey saja tak jadi. Sebab apa? Sebab yang kita buat amalan tu jangan disesali selama mana perkara tersebut adalah jalan ketaatan kepada Allah. Yang kita sesali hanya apa tadi? Orang-orang soleh dia menyesali kalau bendanya berkaitan dengan dosa maksiat. Jadi kalau dia buat sebelum-sebelum tu dosa kesalahan, menyesali. Okey. Kita menyesali tu bukan menyesali takdir Allah ke atas kita. Dulu satu orang tu dia buat dosa, dulu-dulu dia banyak dosa. Bukan dia menyesali saya tak puas hati betul lah dengan takdir Allah ke atas saya ketika saya buat dosa. Kan? Bukan. Dia menyesali tu kerana menyalahkan diri sendiri yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustaz, Ini minta maaf. Yang kedua ni pandang positif tu dengan kata lain dia sentiasa memandang hikmah. Betul Ustaz? Salah satu daripadanya melihat hikmah sesuatu. Cuma nak melihat hikmah sesuatu kita perlukan bekal ilmu yang nombor 2 tu supaya kita dapat sedikit untuk menyelami hikmah itu. Kerana hikmah tu kan bukan apa yang tertulis kan, apa message yang kita terima, tapi hikmah tu apa yang kita rasai dalam hati kita, dalam diri kita. Kita rasakan benda tu, betul lah. Buat apa aku nak menyesali? Tak ada istilah ralat-ralat. Kalau ralat tu pada benda yang salah, okey. Benda dosa boleh. Tapi benda yang aku dah buat tu tak bertentangan. Cuma ada kekurangan, kelemahan tu aku kena perbaiki. Mungkin saya dah didik anak, tapi cara saya didik anak kurang tepat. Mungkin saya telah didik anak saya, tapi kurang ikhlas. Mungkin saya didik anak saya, tapi bukan sepenuhnya mengikut kefahaman Islam. Jadi akhirnya mungkin tak menjadi. Jadi saya terima takdir Allah, hari ini anak saya begini, pada masa yang sama saya perlu perbaiki diri saya kerana kelemahan tu pada saya. Kerana saya ni hamba Allah lemah. Tapi saya tidak menyesali perkara baik, ketaatan yang Allah dah kurnia. Sebab itu semua kurnia Allah. Syukur Allah beri peluang kepada saya untuk taat selama 24 tahun dalam urusan anak saya. Tapi bila sampai umur 25 tahun dia jadi begini, maka saya kena buat sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi insya-Allah saya tak merasa menyesal dengan didikan. Saya tak merasa ralat dengan pengorbanan. Dan saya mohon saya ni diterima oleh Allah. Buruk baik saya diterima oleh Allah. Dan saya tidak menyesal pada masa yang sama, saya tidak ada rasa berbangga dengan amalan saya. Kenapa saya tak berasa berbangga? Kerana benda itu pun kurnia Allah. Kurnia Allah pada saya. Kalau Allah tak kurniakan, saya tak ada peluang untuk beramal dengan amal soleh itu. Dan saya juga tidak bergantung apa pun pada amalan saya mengharap rahmat Allah ke atas saya. Tapi untuk hari ini, tanggungjawab saya ialah tetap nasihat anak saya. Anak saya ni dah umur 25, rupanya jadi begini. Maka tanggungjawab saya pada hari ini ialah meneruskan amalan saya dalam urusan anak saya. Iaitu bagi nasihat, bagi panduan, bagi apa. Mudah-mudahan dia kembali ke pangkal jalan. Contohnya macam itulah. Cara fikir tu. Jadi dengan memahami takdir, pada masa yang sama menerima qada qadar, pada masa yang sama tahu kebertanggungjawaban yang patutnya ada pada kita, pada masa yang sama tidak berbangga dengan amalan, pada masa yang sama tawakal untuk di masa depan, pada masa yang sama digabungkan semua sifat tu, dapatlah kita buat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Assalamualaikum. Salam. Ada orang sini. Ada lagi. Salam Ustaz. Oh, Ada ada. lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam. Oh, tengah usyuk. Masya Allah. Baik. Ada yang mungkin, saya bimbang ada yang hidung dia dah masuk dalam cawan kopi. Bismillah. Ustaz, boleh juga masuk pada hidung dalam kopi dalam hidung. Oh.
Alhamdulillah. Baik. Kita tengok golongan yang ketiga. Saya ulang sikit pada perenggan ni yang sama ni sebab masa tu saya terfikir sesuatu yang saya buat slide tu. Jadi saya fikir yang tu nanti dia membantu sikit kita faham yang ni kan. Membantu sikit lah. Okey, kita tengok ketiga. Yang bergantung, berjabat atas bahagian yang telah dahulu. Bahagian yang telah dahulu ni maknanya dia ni bergantung kepada apa yang telah Allah tentukan sejak azali. Kita ni, sabar dulu sebelum cerita ni. Kita ni, yang kita lalui kehidupan kita, kan semua hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah kan. Contohlah saya, macam ni cerita mudah lah, cerita hidup. Saya kat sini kan. Pagi ni apa yang terjadi, kejap lagi. Memang saya ada urusan kejap lagi ni. Pukul 8 ni habis je berdezuk turun naik kereta tu jalan. Memanglah. Itu kan fikiran saya, perancangan saya, kemahuan saya. Walaupun saya ada fikiran nak buat apa. Tapi dalam hati saya sudah ada keyakinan bahawa semua apa yang saya nak buat sekejap lagi, yang saya rasa saya nak buat, sama ada saya buat atau tak buat, tak tahu lagi jadi atau tidak. Dan apa yang berlaku ke atas saya di masa akan datang, kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah, hakikatnya kan. Jadi orang yang makam yang ketiga ni, dia tahu bahawa sejak azali lagi, pada azali lagi, Allah dah tentukan hidup kita semua. Jadi kebergantungan dia kepada apa yang telah Allah tentukan azali lah. Maknanya tak adalah dia rasa risau apa. Pada dia kalau kejap lagi saya bergerak naik kereta, naiklah. Kalau saya nak naik kereta, tiba-tiba jawapannya kereta tak ada, orang pakai ke apa ke, saya okey saja. Jadi dia bergantung kepada apa? Apa yang telah ditentukan oleh Allah pada azali, bahagian yang telah dahulu. Jadi dia jadi orang yang tidak gundah gulana. Dia jadi orang kalau tak ada sebab-sebab untuk dia dapatkan atau dia tak dapatkan, dia tenang je. Dia lalui saja. Ketentuan Allah tu dia lalui saja. Dia nak tapi sampai masa tidak ada. Okey. Dia tak nak, tiba-tiba sampai masa ada. Okey. Apa ada sebab, tak ada sebab, dia okey saja. Sebab dia kata, kalau saya tak pergi pun sudah ditentukan oleh Allah. Kalau saya pergi pun memang sudah ditentukan. Janji yang penting, apa yang saya nak buat tu benda baik, amal soleh, ketaatan. Sudah. Kalau saya nak buat tu amal soleh, sekali saya nak pergi. Contohnya saya nak pergi apa? Belikan barang untuk keluarga saya. Kan amal soleh, baik. Khidmat untuk keluarga. Tiba-tiba minyak motor habis. Jadi tak payah ngamuk-ngamuk, tak payah marah-marah. Sebab, rupanya ada amal soleh yang lain yang Allah tentukan untuk saya pada pagi ni. Iaitu, pergi cari minyak, beli minyak petrol untuk isi kat motor. Dan kemudian saya ada amal soleh yang lain, iaitu menyesali dan mengakui kelemahan diri. Semalam malam tadi lupa isi minyak. Dan saya kena perbaiki benda itu, muhasabah. Rupanya untuk saya bukan beli barang pagi ni. Rupanya untuk saya, amalan soleh pada pagi itu ialah muhasabah diri. Supaya jangan ulang lagi kesilapan lupa isi minyak malam tadi. Contoh. Jadi akhirnya, fikiran dia apa tahu? Kalau tak dapat sesuatu kehendak kita, kita fikirkan, rupanya ada kehendak Allah mendahului kehendak kita. Dan kita tundukkan kehendak kita. Dan kita syukur sebab dalam pada kehendak kita dikalahkan dengan kehendak Allah. Tapi kita masih lagi diberi taufik untuk beramal soleh. Iaitu muhasabah, menyesali dan berazam tak akan mengulangi kesilapan kita yang lupa isi minyak malam tadi. Agak-agak orang yang perjalanan hidup dia berjalan dengan cara nombor 3 ni. Dah tak kira, tak ada gundah gulana kerana tak ada sebab-sebab sesuatu. Agak-agaklah kita lah, pada pandangan kita lah. Agak-agak tenang tak hidup dia? Tenang sangat dan langsung tak ada stres, Ustaz. Oh, insya-Allah tak ada stres, insya-Allah. Sebab itulah para rasul diberikan tekanan yang macam-macam, tapi mereka tak berontak, tak mengamuk, tak balik bad mood, marah-marah, pukul orang apa, tak ada. Jadi orang kalau ada sifat panas baran apa semua, kita rasakan bahawa dia terlalu jauh dengan hubungan dia dengan Allah. Bukan soal dia tak boleh kawal marah. Dia hubungan dia dengan Allah. Hubungan dia dengan pencipta dia. Apa yang dia kenal terhadap sifat-sifat Allah tu tak ada.
Memanglah dia boleh cakap dengan lancar la ilaha illallah, tapi apa yang dia faham, apa yang dia tahu, apa yang dia kenal, tak ada sebenarnya. Kosong. Otak dia kosong, jiwa dia kosong. Jadilah panas barang, jadilah orang yang tiba-tiba nak ngamuk-ngamuk, nak marah-marah, nak hentak-hentak. Bukan tak boleh marah. Kalau setelah kita isi jiwa kita dengan mengenal Allah, dengan hikmah yang kita sebutkan ini, ketika itu marah, nanti marah kita marah yang terpandu. Marah terpandu tu maknanya marah memang semata-mata solid kerana iman semata-mata. Sebab benda-benda macam ni semua kita dah dapat kendalikan hati kita. Macam Saidina Umar kan. Saidina Umar marah-marah. Tapi Saidina Umar punya marah bukan sebab ikutkan perasaan sakit hati, benda tak ikut sesuai kehendak dia. Bukan kehendak dia. Tapi bila dia tahu benda tu bertentangan dengan perintah Allah, baru dia marah. Tapi dia tak marah tentang takdir, tentang sesuatu tu tak ikut kehendak dia. Dia tak marah tentang itu. Setelah Islam, marah-marah yang merepek tu dah tak ada dah. Tapi dia tetap jiwa karakter dia yang tegas dan agak agresif tu tetap ada. Kerana itu memang karakter peribadi dia. Tapi dia dapat alurkan dia punya marah dia pada jalan yang betul, sehingga dia punya marah dia punya tegas dia naik kualiti tinggi. Sampai kata Rasulullah, syaitan pun takut dengan kau. Marah zaman dia kafir dulu sebelum dia masuk Islam, marah dia syaitan betul-betul duduk sebelah, mendampingi dia. Tapi oleh kerana dengan ilmu, dengan pemahaman, marah dia berubah menjadi marah kepada dalam urusan menegakkan agama Islam. Baik, tengok bawah tu. Maka tiadalah bertambah harapnya kerana sesuatu, dan tiadalah kurang harapan dia kerana sesuatu. Dan jikalau ditimbang dia punya pengharapan dia dengan rasa takutnya, nescaya bersamaan dalam tiap-tiap hal pada segala ahwal. Ahwal tu maknanya keadaan dia, situasi dia. Sama saja. Dalam setiap keadaan, pengharapan dia kepada Allah 50%, rasa takut dia kepada Allah pun 50%. Seimbang sentiasa, selalu. Tetapi adalah ia sentiasa suka. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat yang ketiga ni. Alamat, tanda orang yang jiwa dia yang ada yang ketiga ini ialah orang yang memang menyerahkan diri dia. Macam tadilah. Hasrat nak beli ayam, nak beli untuk anak, tiba-tiba minyak habis. Apa cara dia? Serahkan diri kepada Allah dalam urusan motor, urusan minyak tu macam mana? Macam mana bentuk penyerahan diri? Jangan pula dia salah faham. Kalau kita dah menyesal, kita dah serah, terima takdir Allah, ya motor tak ada, tak payah pergi langsung lah. Tak payah pergi langsung tu bukan cerita dia. Bukan cerita dia. Tapi kalau dia buat keputusan memang tak nak pergi, tu cerita lain. Tapi bukan itu jalan dia. Ketika itu amal, kalau tentang dia nak pergi, tak nak pergi, suka hati. Tapi masa dia tidak pergi, apa hati dia kepada Allah. Dan ketika dia buat keputusan untuk pergi juga, beli juga ayam contohnya untuk keluarga, apa hati dia dengan Allah. Sedang yang tengah berlaku kat dia, macam mana hati dia kepada Allah. Tentang dia nak buat keputusan hantar motor cari minyak tu cerita lain. Tapi kalau kita tengok kan, dengan kita belajar begini, sebenarnya urusan zahir kita jalan macam biasa. Tetap beramal, tetap pergi belajar, tetap pergi kerja, tetap pergi. Sama je, tak ada berubah. Tapi yang kita perbaiki adalah urusan hati kita sentiasa kepada Allah. Yang itu nak diperbaiki. Bukan maknanya bila redha tak buat apa-apa. Orang kalau dia tak faham, dia kata redha maknanya tak buat apa-apa. Maknanya kita terima saja apa. Bukan gitu. Yang buat apa-apa tu tetap jalan terus. Sebab kita peringkat nombor 4, 5, 6, 7 tu semua dah kena settle dulu. Mesti beramal, mesti ikhlas, mesti istiqamah, mesti sungguh-sungguh, mesti betul. Yang saya sebut solat tu mesti betul, mesti apa. Macam biasa. Tapi setelah semua tu kita dah jalankan dengan baik, pergi kepada peringkat yang ketiga, dia menyerahkan diri. Dan diam di bawah segala perintah, di bawah perintah segala hukum. Diam maknanya terima. Tak protes, tak bantah, tak bangkang hati dia, terima. Iaitu orang yang menelik, melihat kepada Tuhannya dan fana daripada dirinya. Dia hanya melihat bahawa ini ketentuan Allah, ini adalah takdir Allah, ini adalah bahagian kurnia daripada Allah. Maka dia hanya melihat dari satu sudut itu hati dia, tapi amalannya tetap berjalan seperti mana biasa. Baik Jadi mudah-mudahan itu sebagai satu sambungan kepada mukaddimah kita yang pada minggu lepas tu, hari Isnin tu. Nanti kita akan bergerak
penyempurna kepada cerita ni, dia ada 3 bahagian lagi kat muka surat 5 tu, cerita dia tu. Nanti insya-Allah kita akan lihat pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah bermanfaat, insyaAllah memberikan satu suntikan yang baik dalam diri kita. Barakallahu fikum, dan saya serahkan dan kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran pada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun sudi bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan doa kita untuk mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, dengan masalah hidup dan sebagainya, moga Allah permudahkan segalanya untuk mereka insya-Allah. Dan syukran jazilan juga atas pengajian berkitab kita, walaupun pengajian ini agak singkat lah sebab kita dengar ada majlis baca Yasin sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat, kita jadikan sebagai panduan, iktibar, dan mungkin juga Suara bonda hilang bonda. Maaf saya sekejap. Bonda lainnya kurang baik. InsyaAllah. Sekejap. Bonda N nak rescue ke? Ina rescue, Ina. Masya Allah. Tasbih kata. Benda no masih di talian. Tu tak dengar. Benda Tak dengar suara saya. Benda rescue Ina jaga Okey. okey, hello. Okey. Boleh. Saya Line saya putus. Okey, boleh silakan. sambung balik. Minta Baik, maaf. ya. Ada gangguan line terganggu, putus sebentar. Jadi minta maaf. Jadi kita teruskanlah dengan kuliah Ustaz Elin Aminin. Mudah-mudahan kita perbaiki urusan hati kita. Mudah-mudahan kita di jalan yang diredai oleh Allah. Jadi teruskan kita dengan kuliah Ustaz setiap hari Isnin, iaitu kuliah subuh, Isnin dan pagi Rabu insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemur Iman, dan juga pada pagi ini seperti biasa kita ucapkan sana helwah kepada yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan segala impian kita tercapai dan sentiasa dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada para penginfak yang terus menginfak kepada tabung Gema Nur Iman. Mudah-mudahan segala infak anda diterima Allah dan digandakan rezeki dan rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan kuliah-kuliah kita akan terus berjalan dengan lancar bersama dengan asatizah untuk kita terus mendapat keberkatan ilmu insya-Allah. Jadi terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Jadi kita pasrahkanlah dengan takdir Allah. Sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan adalah yang terbaik untuk kita semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang terbaik untuk hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kuliah duha sebentar lagi pukul 8.15 pagi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami, iaitu Asmaul Husna, iaitu tentang soal hati. Teruskan bersama dengan kuliah yang dilanjurkan, dan kuliah-kuliah seterusnya untuk kuliah asar, maghrib dan isya sila rujuk kepada WhatsApp group masing-masing insya-Allah. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan untuk kuliah dengan surah Al-Asr. Sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahu. Terima kasih.